Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 4, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, kesihatan diri dan reproduktif, abstinens dan kepentingannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video-video PC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Apa itu abstinens? Abstinens ialah keupayaan menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual tanpa ikatan. Perlakuan ini bermaksud penolakan seseorang dengan yakin dan tegas mengatakan tidak terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Apakah kepentingannya? Kepentingannya untuk mengelakkan berlakunya gejala seks bebas. Gejala seks bebas akan membawa kepada kesan negatif kepada lelaki dan juga perempuan. Kesan kepada lelaki. Bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Jika gadis tersebut hamil, lelaki ini terpaksa bertanggungjawab ke atas anak yang dikandung oleh wanita tersebut. Perubahan fizikal kepada wanita menyebabkan wanita ini akan berasa malu. Kata-kata cacian dan penghinaan kerana melakukan perkara yang bertentangan dengan norma kehidupan dan agama terpaksa dihadapi oleh remaja tersebut. Terdapat juga kes lari rumah serta menggugur dan membuang bayi. Kemungkinan juga kesan daripada tindakan ini membawa kepada perbuatan bunuh diri. Pengetahuan abstinens yang merupakan tuntutan agama dan susila kehidupan dapat menyelamatkan remaja daripada terjebak dengan gejala negatif serta mengelakkan nama baik keluarga tercemar. Abstinens bukan sahaja dapat mengelakkan daripada mencemarkan nama baik keluarga, malah dapat memelihara maruah keluarga. Kepentingan abstinens yang kedua adalah untuk mengelakkan daripada melahirkan anak yang tidak sah. Kepentingan yang kedua, mengelakkan daripada melahirkan anak yang tidak sah taraf. Kemahiran abstinens dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Dialog di bawah menunjukkan cara untuk mengaplikasikan kemahiran abstinens dalam tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemahiran abstinens dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan tidak mengira sama ada lelaki maupun perempuan. Kemahiran dan amalan abstinens dapat menyelamatkan diri daripada ajakan dan muslihat pasangan yang tidak jujur dan hanya inginkan hubungan seks. Mari kita lihat dialog ni. Lia, awak kelihatan semakin cantik dan ayu. Saya rasa saya dah jatuh cinta pada awak. Balas perempuan ini. Cinta, maafkan saya. Saya anggap awak tidak lebih daripada seorang kawan. Ini adalah kata-kata manis lelaki kepada perempuan. Jika awak anggap saya sebagai kawan, jom saya belanja awak minum. Lepas minum, kita boleh jalan-jalan naik motor saya. Perempuan ini jawab bagi mengelakkan dirinya, tak naklah, tak manis, kita berdua sahaja. Lebih-lebih lagi, naik motor dengan awak. Kalau awak nak belanja saya minum, tak salah. Tetapi biarlah dalam kawasan sekolah pada waktu rehat bersama rakan yang lain. Cikgu baru mengajar kita tentang abstinens. Awak takut saya lakukan satu pada awak atau awak takut saya masukkan satu dalam minuman awak nanti? Ya, saya perlu berjaga-jaga. Abstinens dapat mencegah perkara yang tidak diingini. Di sini kita perlulah berani, yakin dan tegas mengatakan tidak kepada perlakuan seksual sebelum nikah. Kemahiran abstinens dapat menyelamatkan remaja daripada menjejaskan reputasi diri dan keluarga. Cabaran mengamalkan abstinens. Ajaran agama dan norma dalam kehidupan manusia menolak perlakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Setiap agama menghendakkan penganutnya berkahwin sebelum mengadakan hubungan seks. Namun, terdapat kekangan yang merupakan cabaran untuk mengamalkan abstinens dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum menikah. Antara cabarannya ialah yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya.
apakah pengaruh rakan sebaya? Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan, terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan. Di sini, remaja kita mudah terpengaruh dengan ajakan kawan-kawan dan dorongan, terutama perkara-perkara yang menyeronokkan. Dia anggap menyeronokkan. Mereka tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi. Seperti century rape. Century rape ni rogol bawah umur. Kamu boleh ditahan dan disabitkan dengan sebatan jika ditahan di bawah century rape. Yang kedua adalah pengaruh persekitaran. Apa yang ada dalam pengaruh persekitaran? Persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Sekarang ini banyak unsur-unsur negatif telah melanda masyarakat kita. Jadi, ia menjadi salah satu penghalang kepada nilai yang sepatutnya kita amalkan. Yang kedua, masalah dalam institusi kekeluargaan juga membawa kepada faktor yang terdedah kepada gejala seksualiti yang tidak sihat. Masalah dalam institusi kekeluargaan, di mana ibu bapa tidak mengambil berat tentang anak-anak, akan menjadikan gejala seksual ini lebih terdedah kepada kanak-kanak atau anak-anak mereka. Yang ketiga, ini yang paling penting, kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Ini adalah penghalang yang kedua. Ini adalah poin yang kedua dalam cabaran mengamalkan abstinence. Mari kita lihat cabaran yang ketiga. Cabaran yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial. Pengaruh internet dan media sosial. Bagaimanakah pengaruh internet dan media sosial dapat memberi cabaran kepada abstinence? Kemudahan untuk mengakses. Kemudahan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi kepelakuan remaja. Sekarang banyak laman-laman web yang mudah diakses dan sosial media juga seperti TikTok dan lain-lain sosial media mudah untuk menarik remaja terhadap video-video lucah dan tarikan seks. Pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Oleh itu, anda sebagai remaja haruslah mengelakkan diri daripada terlibat atau mengakses laman-laman web dan tarikan seks cyber yang ada di media sosial dan internet. Kita lihat halangan yang seterusnya. Halangan yang seterusnya, pengaruh luar kawalan. Cabaran yang seterusnya adalah pengaruh luar kawalan. Meskipun ditolak, namun dalam situasi yang tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinence. Info tambahan bagi century rape. Century rape merupakan istilah perundangan yang merujuk kepada hubungan seks dengan seorang yang bawah usia kerelaannya. Undang-undang di Malaysia menetapkan sebarang hubungan seksual antara lelaki dengan wanita di bawah umur 16 tahun sebagai rogol, sama ada dilakukan dengan kerelaan wanita tersebut ataupun tidak. Hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang yang disabitkan kesalahan jenayah rogol sanctuary dalam Seksyen 376 Kanun Keseksaan ialah penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun serta hukuman sebat. Kita masuk situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Yang pertama ialah tiada pengetahuan tentang pendidikan. Yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan. Ketiadaan pengetahuan tentang seksual akan mendorong murid bertindak mengikut perasaan dan mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Hal ini akan menyebabkan murid keliru dalam membuat keputusan. Di sini kena ada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua, tiada kesedaran melindungi maruah diri. Tidak pentingkan
maruah diri, kehidupan bebas dan keseronokan tanpa batasan menjadikan remaja tidak mampu melindungi maruah diri hingga terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Kebiasaannya, golongan ini cenderung kepada budaya melepak, penyalahgunaan bahan dan parti liar. Yang ketiga adalah berpakaian kurang sopan. Berpakaian kurang sopan dan mencolok mata boleh merangsang nafsu seksual pasangan yang melihat. Situasi ini mendorong tindakan luar kawalan. Jika kita berjalan-jalan, kita janganlah memakai pakaian yang mencolok mata. Kalau boleh, kita pakai pakaian yang menutup bahagian-bahagian yang boleh merangsang kaum berlawan jenis dengan kita. Lelaki jangan pakai seluar pendek dan perempuan jangan memakai pakaian yang seksi. Seterusnya kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah berdua-duaan di tempat yang sunyi. Situasi ini amat berisiko kepada golongan remaja melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana terdapat ruang dan peluang. Pertemuan secara berdua-duaan di tempat yang sunyi memberi kemungkinan perkara yang tidak diingini berlaku. Dan seterusnya kita masuk situasi yang terakhir, menonton bahan pornografi. Menonton bahan pornografi boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual. Perasaan hendak mencuba atau melakukan seperti yang dilihat dalam bahan tersebut boleh mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Lebih berisiko lagi sekiranya bahan pornografi ini ditonton bersama-sama pasangan. Cara menangani hubungan seks sebelum nikah. Yang pertama, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada pelakuan seks sebelum nikah. Pelakuan apa yang boleh? Tidak berdua-duaan. Tidak memakai pakaian yang seksi untuk menarik orang lain. Kedua, mempraktikkan abstinence dengan bersungguh-sungguh. Kita cuba mengelak daripada berlakunya seks sebelum nikah. Yang ketiga, mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Antara lelaki dan perempuan kena ada hormat menghormati antara satu sama lain supaya perkara hubungan seks sebelum nikah tidak berlaku. Seterusnya, berani mengatakan tidak dengan tegas dan yakin. Kepada wanita dan juga lelaki, berani mengatakan tidak kepada hubungan seks sebelum nikah. Seterusnya, memelihara reputasi diri dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mengamalkan abstinence, kita akan cuba memelihara reputasi diri dengan sebaik-baiknya. Jaga supaya kita menjaga maruah diri, supaya tidak diperkotak-katikkan oleh orang lain. Dan yang terakhir ialah mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Kalau nak tolak, kena tolak permintaan dengan baik supaya tidak ada dendam di belakang hari. Berkomunikasi dengan baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Kena pandai dalam berkomunikasi. Tamat untuk tajuk kita pada hari ini. Sebarang pertanyaan boleh tulis di ruangan komen. Sila like, share dan subscribe untuk channel ini untuk lebih video pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.